Alangkah terkejutnya bila Kak Hani melihat perempuan tersebut tidak berwajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton Malam Mistik Bro Fi. Pada malam ini, Brother Fi akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Mimin Alibaba. Kisah pengalaman seram jururawat senior. Menurut ketua jururawat aku, Kak Hani yang telah bertugas selama 15 tahun, pelbagai kejadian seram yang pernah dialaminya dan jururawat senior yang lain. Mungkin faktor sejarah bangunan atau sebaliknya. Pada malam tersebut, Kak Hani bertugas seperti biasa. Sambil menyiapkan laporan, dia mendengar lagu di radio. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Matanya mengantuk, tetapi perutnya berkeroncong minta diisi. Kak Ani pergi ke pantry untuk mengambil bekalan yang dibawa dari rumah. Ketika itu, Kak Rohana pergi ke wad lain menghantar barang. Ketika keluar dari pantry, dia melihat kelibat seseorang di lorong belakang kaunter jururawat itu. Dia menyangkakan itu Kak Rohana, lalu memanggil untuk mangkat. "Ana, marilah makan. Aku bawa lauk asam pedas ni." Kak Hani membuka bekas makanan dan meletakkan di atas cardiac table di tepi kaunter jururawat. Sambil tu, dia menyanyi kecil menunggu Kak Rohana. Tiba-tiba, kedengaran bunyi barang jatuh dari arah lorong belakang. "Ana, kenapa tu?" tanya Kak Ani. Namun, tiada jawapan. Kak Ani segera pergi ke pantry untuk melihat. Sampai di lorong tersebut, dia melihat beberapa helai kain berwarna putih bersepah di lantai. Tapi Kak Rohana tak ada. Kain untuk apa ni? Rohana pula mana pergi dia? Kak Ani merasa pelik. Baru tadi dia melihat Kak Rohana berjalan di lorong tu. Ketika dia berpaling ke belakang, tiba-tiba dia melihat ada sekujur tubuh yang berbungkus kain putih di atas lantai. Kak Hani menjerit ketakutan. Seluruh badannya menggigil. Hani, kenapa ni? Kak Rohana datang dari depan dan mendengar jeritan dari Kak Hani. Dia bergegas pergi ke belakang. Dia melihat Kak Hani duduk di lantai menutup muka dengan tapak tangannya. Ada mayat. Kak Hani menunjukkan di belakang Kak Rohana. Mana? Kau ni janganlah macam-macam. Tak ada sesiapa meninggal pun hari ni. Kak Rohana menggoncang bahu Kak Hani. Kak Rohana menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa yang dilihatnya. Pada pukul 4 pagi, Kak Ani pernah mendengar bunyi telefon berdering. Dalam keadaan mamai, dia mengangkat gagang telefon di atas kaunter jururawat.
Tiada panggilan pun yang masuk. Tapi bunyi deringan telefon masih terus kedengaran. Kak Ani mengamati bunyi tersebut. Ianya datang dari arah lorong belakang kaunter jururawat. Pelik. Telefon siapa pula berbunyi ni? Dia berjalan ke arah lorong untuk memeriksa. Tiada sesiapa pun di lorong tersebut. Tapi jelas kedengaran bunyi deringan telefon tu. Selepas tu, Kak Hani memberanikan diri mencari dari mana datangnya bunyi deringan telefon itu. Kak Hani menghampiri bilik CSSD. Ya, bunyinya datang dari dalam bilik itu. Kak Ani menekap telinganya ke pintu. Jelas sungguh bunyi deringan telefon tersebut. Tiba-tiba pintu dikoncang. Kak Ani terkejut. Hei, siapa yang mengguncang pintu tu dari dalam? Sedangkan bilik CSSD ni tertutup dan ditutup berpuluh tahun lamanya. Kak Hani segera balik semula ke kaunter jururawat kerana takut. Dan deringan telefon itu tiba-tiba hilang. Kata Kak Ani, wad kami dulu pernah dihantui dengan bunyi-bunyi bayi menangis. Saban malam bunyinya. Maklumlah, wad kami dulu asalnya adalah Dewan Bersalin dan juga wad maternity. Satu petang, usai solat maghrib di bilik staf, Kak Ani terdengar bunyi bayi menangis. Dia menyangkakan ada pelawat yang membawa anak datang menziarahi pesakit. Tangisan bayi sayup-sayup kedengaran. Selepas tu, dia kembali semula ke kaunter jururawat untuk menyambung tugasnya. Kak Ani bertanya kepada jururawat lain, kenapa membenarkan pelawat membawa bayi masuk? Tapi dinafikan jururawat yang bertugas kerana tiada pelawat yang masuk ketika itu. Dia segera memeriksa buku pelawat. Maka pelawat terakhir keluar dari wad pada pukul 5 petang. Selepas melakukan rondaan wad pada pukul 8 malam, Kak Hani masih terdengar bunyi bayi menangis. Tetapi jururawat lain tidak mengadu apa-apa. Cuma dia seorang saja yang mendengarnya. Ketika hendak punch card untuk selesai tugas, dia seperti melihat kelibat seorang perempuan menggendong bayi berjalan ke arah lorong menghala ke arah bekas tapak Dewan Bersalin lama. Puan, Puan nak ke mana tu? Puan salah jalan tu. Nak keluar pintu kat sebelah sana, kata Kak Ani menegur perempuan tu. Tiba-tiba perempuan itu berhenti dan memusingkan badan menghadap Kak Ani. Alangkah terkejutnya bila Kak Hani melihat perempuan tersebut tidak berwajah. Anak saya lapar. Suara perempuan tersebut bergema di telinga Kak Ani. Kak Ani berlari masuk ke bilik pesakit dan menggigil ketakutan. Malam tersebut Kak Ani meminta suaminya datang menjemput kerana beliau masih ketakutan dan keesokan harinya beliau demam panas. Pukul 2 pagi, Kak Hani dan Anti Malar mendapat panggilan untuk menghantar mayat ke bilik mayat di tingkat B1. Selesai membuat prosedur LO, Kak Hani dan Anti Malar menolak mayat menggunakan stretcher ke lift khas untuk ke bilik mayat. Semasa melalui lorong menghala ke lift, Anti Malar telah melihat sosok seseorang berdiri di satu sudut tidak jauh dari lift yang mereka akan masuk.
Akan tetapi Antimala sudah dapat mengagak ada sesuatu yang akan terjadi. Ani, berhenti. Tolong baca apa yang patut. Berdoa, arah Antimala. Kak Ani tercengang. Kenapa perlu berhenti dan dalam keadaan ada mayat atas stretcher? Kalau boleh selesaikan segera. Dia melihat Antimala memejamkan mata sambil berdoa mengikut agamanya. Kak Ani melilau melihat sekitar lorong tersebut. Tiba-tiba, dia melihat seorang perempuan berdiri di sudut dinding dalam keadaan menundukkan kepala dan kakinya tidak menjejaki lantai. Kak Ani segera memejamkan matanya. Barulah dia faham kenapa Antimala menyuruhnya berhenti dan membaca doa. Selepas tu, mereka meneruskan tujuan untuk menghantar mayat tersebut. Ketika memasuki lift, Kak Ani dan Antimala mendiamkan diri. Lift berhenti di tingkat B1, tetapi pintu lift tidak dapat dibuka. Kak Hani dan Antimala cuak. Puas mereka menekan butang open, tetapi pintu lift tetap tidak boleh dibuka. Mujurlah lampu tidak terpadam. Tiba-tiba Kak Hani melihat seperti ada kelibat seseorang di belakang Antimala melalui pantulan dinding lift. Kak Ani segera membaca ayat kursi sekuat hatinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Antimala pula memegang tangan Kak Ani kerana takut. Tidak lama selepas tu, pintu lift terbuka dan mereka segera keluar menolak stretcher ke arah bilik mayat. Ketika keluar dari lift, angin kuat menerpa ke arah mereka. Sejak tu, aku takut naik lift seorang-seorang, ujar Kak Ani. Aku cuma mampu tersengih kerana aku pun pernah mengalaminya. Inilah sebahagian daripada kisah-kisah yang pernah dialami oleh Kak Ani, jururawat senior merangkap ketua jururawat aku. Ya, itulah dia saudara, kisah dan pengalaman Kak Hani, iaitu jururawat senior yang diceritakan kembali oleh daripada karya Mimin Alibaba. Terima kasih Mimin Alibaba kerana telah kongsikan pengalaman Kak Hani. Sampai di sini sajalah perkongsian pada malam ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di episod yang lain. Peace, no war.